Ikut tafsir Imam Ibn Kathir, dia lain. Bahasa dia lain. Cara olahan tu lain. Itu ilmu. Apatah lagi nak berbicara tentang hari kiamat yang wajib diimani. Bagaimana kita beriman dengan hari kiamat? Bagaimana? Itu rojokannya mesti sah. Dalam surah Al-A'raf, surah nombor 7, ayat 187. Surah nombor 7, namanya surah Al-A'raf, ayat 187. Allah berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Al-ayat. Dan mereka bertanya kamu Muhammad. Ush, zaman dahulu sudah ada yang bertanya isu ini. Apa dia? Ayyana mursaha. Ayyana mursaha. Mu kata akan berlaku hari kiamat, hari kebangkitan. Ayyana mursaha. Bila dia akan berlaku? Bila? Ya Muhammad, bila? Yas'alunaka. Mereka bertanya kamu. Orang dahulu sudah bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Bila dia akan berlaku? Qul. Wahyu Allah mengarahkan baginda memberitahu. Qul. Tell them. Inform them. Make them know. Apa dia? Qul. Beritahu. Innama ilmuha 'inda rabbi. Ilmu tentang bila akan berlaku hari kiamat 'inda rabbi. Itu jadi suluh kita. Oh, tarikh hari kiamat siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, Nabi Muhammad SAW yang mulia pun tidak tahu. Semuanya 'inda rabbi, di sisi Tuhanku. Sebab itu ada di Malaysia seorang dulu, dia tentukan tarikh hari kiamat. Kita ada ilmu berdasarkan wahyu, kita tahu itu semua bohong. Kemudian tahun 2012, dah lepas lama dah, 2012 dikatakan akan berlaku Armageddon. Armageddon akan berlaku pada tanggal 21 Disember 2012 berdasarkan kalender kaum Maya. Berdasarkan kalender kaum Maya, ni ulang kaji apa yang berlaku 2012. Berdasarkan kalender kaum Maya, orang-orang tengok, pakar-pakar arkeologi tengok kalender kaum Maya. Mengapa ya kalender kaum Maya yang dikira sekian lama, mereka pakar astronomi dan sebagainya, hebat matematik mereka zaman dahulu, kalender mereka berakhir pada tanggal 21 Disember 2012. Mengapa ya? Ini mesti memberi isyarat dunia akan berakhir pada tarikh itu. Mudah sungguh buat konklusi. Dan ada pula orang Islam terpengaruh. Ada seorang pensyarah datang bertemu Dr. Daniel. Dr. Daniel, 21 Disember kiamat. 21 Disember, masa itu 2012 lah, saya berceramah di sebuah institusi pendidikan di Malaysia. Pensyarah tu datang pakai tudung labu. Oh, Dr. Daniel, 21 Disember 2012, hujung tahun ni kiamat. Saya pun termenung tengok dia. Puan kata apa? The Mayan calendar tell us about that. Based on the Mayan calendar, you believe in the Mayan calendar more than the Quran and the Sunnah. Dia pun terdiam. Ya, Mayan calendar ni dia ada sains dia. Jadi bila puan tahu, puan buat apa? Saya duk beli roti lah, simpan. Beli roti Bengali. Saya pun kata dengan senyuman, puan, otak puan tak betul. Otak puan tak betul.
otak puang tak betul. Pertama, kalau betul lah kiamat 21 Disember, pergi beli roti buat apa? Kalau betul kiamat tarikh tu, yang puan pergi beli roti buat apa? Sebab dengan perempuan dengan roti hancur. Bukan sekadar roti, puan pun hancur. Nak makan roti pun tak sempat. Kiamat. Saya kata, puan, saya sebut satu ayat. Puan, ini semua merepek. Ini semua merepek. Sebut merepek, orang faham. Terpukul lah sikit. Semua ini merepek. Akhirnya masuk 2013. Tak ada apa? Sebab tidak disuluh oleh ilmu berbentuk hidayah. That's the problem. Al-A'raf 187 memberitahu pada kita tiada siapa yang tahu tentang tarikh kiamat. Yang kita boleh tahu dua benda berdasarkan Quran dan Sunnah. Apa dia? Asyratus sa'ah. Itu kita boleh tahu. Asyrat. Asyrat ni apa dia? Tanda-tanda. The signs of kiamat that we can know. Based on the Quran and the Sunnah, we can know the signs of kiamat, but we cannot know the date of kiamat. Asyratus sa'ah kita boleh tahu, tapi berdasarkan dalil, diberitahu oleh Quran dan juga As-Sunnah. Dan tanda-tanda itu terbahagi dua, tanda-tanda kecil, the minor signs of kiamat, dan tanda-tanda besar, the major signs of kiamat. Tanda-tanda kecil banyak. Tanda-tanda kecil banyak. Ada yang sudah berlaku lama dahulu, lebih kurang 1400 tahun dahulu. Ada yang sedang berlaku. Jadi tanda-tanda kecil ini waktu dia luas. Tidak tanda-tanda besar, bukan. Tanda-tanda besar hanya muncul ketika kita bukan hampir kiamat, ketika kita amat hampir dengan kiamat. Sebab berdasarkan riwayat yang sahih, bila datang tanda besar pertama, yang lain akan muncul seperti biji tasbih yang putus. Pernah tengok tasbih yang putus? Tup 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 tup. Biji tasbih tu jatuh. Tup 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 tup. Duk kita jatuh dah. Berturut-turutan. Itu tanda besar. Bila yang pertama datang, yang lain berturut-turutan sampai kiamat. Artinya dia hanya berlaku bila kita amat hampir dengan kiamat. Tapi tanda-tanda kecil banyak. Kata orang utara, belungguk. Belungguk. Dan masanya luas. Ada yang sudah berlaku. Ada yang sudah berlaku. Yang sudah berlaku ini saya suka sangat. Satu riwayat oleh Imam Bukhari. Riwayat dalam Sahih Bukhari. Riwayat datang kepada kita dari seorang yang bernama Adi ibnu Hatim radhiyallahu anhu. Adi ibnu Hatim ini peribadi yang menarik untuk dikaji. Bila kita kaji kisah Adi bin Hatim, saya kalau baca kisah dia, saya nanti buka kitab ni sebab nak cari lagi cerita tentang peribadi mulia ini, sebab memberi motivasi pada kita. Adi ibnu Hatim 20 tahun menentang Nabi, menentang Islam, membenci Nabi, membenci Islam for 20 years, mengikut pelbagai riwayat. 20 tahun dia tak nak bertemu Nabi, tahu Nabi nak datang, lari pergi ke Syam bawa keluarganya. Dia anti Islam, anti Nabi, anti. 20 tahun menentang, jiwa memberontak terhadap kebenaran yang baginda bawa. Adi bin Hatim dari keluarga At-Ta'i. Saya teringat ketika di sekolah rendah baca bahasa Inggeris kan, cerita-cerita kanak-kanak. Teacher kata, Daniel stand up and read. Kita pun bangun baca. Salah satu bab yang masih saya ingat sekarang ialah tentang kisah kelompok At-Ta'i. Tapi cerita dalam bahasa Inggeris. Orang putih buat. Tapi cerita tentang At-Ta'i. Rupanya Adi ibnu Hatim dari kalangan keluarga At-Ta'i.
keluarga dermawan sangat. Dalam bahasa mudah, ini keluarga kalau tak bagi derma, demam. Kita bagi derma yang demam. Allah dia mai pula minta derma, demam. Keluarga At-Tai tak bagi derma, demam. Hari ini belum bagi derma, demam. Hari ini belum bagi derma lagi, ya Allah, demam. Ini keluarganya. Adi ibn Hatim At-Tai. Dia pun dermawan. Tapi anti-Islam, anti-Nabi. Tapi memandangkan adik perempuannya ditawan dalam satu peperangan. Jadi saya pendekkan cerita. Maka dia pun datang ke Madinah sebab adik perempuan ada di situ. Nak membelanya. Datang, kemudian bertemu Nabi SAW. Nabi bertanya, siapa ini? Adi bin Hatim. Nabi diam. Terus jemput ke rumah. Nabi dah kenal. Nabi dah kenal siapa ni. Jemput ke rumah. Sampai di rumah, ada satu macam, kita nak kata apa ni, bantal duduk lah. Ada satu bantal duduk, simple. Tapi zaman itu hebatlah kan, bantal duduk. Bukanlah hebat macam kita tu, rumah Nabi ada satu bantal duduk untuk duduk. Maka Nabi ambil bantal duduk itu, beri kepada Adi bin Hatim. Ni penentang Nabi ni. Nabi SAW duduk di atas lantai. Biasa. Ada satu ya. Ya, Adi bin Hatim duduk atas bantal duduk ni. Kamu tak mengapa, kamu duduk. Adi masa meriwayatkan kisah selepas dia masuk Islam, dia kata di hatiku aku berkata, selama ni aku dah ingat dia ni rangai macam raja. Dia mengatakan dia Nabi, dia nak kuasa. Macam raja-raja lah. Tapi ambil kesempatan menunggang agama. Dia Nabi. Tapi bila dia bagi bantai duduk pada aku, dia duduk atas lantai, terus terdetik di hatiku, ini bukan perangai raja. Raja punya perangai bukan macam ni. Raja punya perangai, apatah lagi zaman itu, tempat duduk dia paling canggih. Kita hanya duduk atas lantai. Ini dia duduk atas lantai, aku duduk tempat spesial. Ini bukan perangai raja. Dah mula dapat kesedaran. Bukan cara cakap, cara buat Nabi ya. What we do touches the heart. Negatively or positively. Cara negatif ataupun positif. Apa kita buat ke orang? Menyentuh hati dia. Cara positif pun boleh, negatif pun boleh. Nabi sentuh cara positif. Kemudian Nabi sebut, mungkin kamu tak mau masuk Islam sebab ini ya Adi bin Hatim. Pertama, kamu nampak orang Islam miskin kan? Nabi sebut, realiti yang hari ini pun berlaku. Sebab kamu nampak orang Islam ramai miskin kan? Mungkin kamu tak nak masuk Islam sebab kamu nampak raja-raja rata-ratanya bukan Islam kan? Dan kamu nampak orang Islam ni dikuasai oleh ramai musuh-musuh kan? Nabi sebut 3 isu tu. Kemudian Nabi beritahu 3 benda. Yang selepas itu, Adi bin Hatim masuk Islam. Dan 3 benda itulah Adi bin Hatim mengatakan, aku telah melihat 2 dari 3 yang berlaku. Lagi kuat iman beliau. Apa 3 benda itu? Berkaitan tajuk kita pagi ini. Nabi SAW berkata, ya Adi, kalau umur kamu panjang, kamu akan melihat seorang perempuan dari Hirak. Ada riwayat mengatakan dari bumi Qadisiyah. Tapi saya nak angkat hadis Bukhari yang menyebutkan dari Hirak. Hirah, H-I-R-A-H, dari Hirah. Dia menaiki unta seorang diri. Hirah hari ini kita tahu di bumi Iraq. Hirah di bumi Iraq. Dia naik unta seorang diri. Pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf. Dari Iraq pergi ke Mekah, bukannya dekat. Seorang wanita menaiki unta
pergi seorang diri dari Hira pergi ke Mekah untuk bertawaf, dan ketika dia pergi itu dia tidak takut kecuali kepada Allah. Nak beritahu apa? Nak beritahu kepada Adi bin Hatim, ya sekarang kita ramai musuh, orang Islam ramai musuh, tapi satu hari umat Islam akan menguasai semua sehingga aman semua. Wanita ini bermusafir seorang diri, tak bimbang, tak takut apa pun kecuali takut pada Allah ya. Tak bimbang tentang musuh, tak bimbang tentang perompak, tak bimbang apa-apa pun. Sebab umat Islam sudah berkuasa dan memberikan keamanan pada semua. Adi berkata, aku telah melihat wanita itu. Itu antara tanda kecil. Aku telah melihat wanita yang Nabi sebutkan alaihi salatu wassalam, dia bermusafir dari Iraq seorang diri, menaiki unta, pergi ke Mekah, melaksanakan tawaf, dan dia tak bawa sesiapa pun, tak perlu ada orang membantu dia, mengiringi dia, dia cuma takut kepada Allah. Aku telah bertemu wanita itu, dia telah berlaku. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Adi, jika umur kamu panjang, kamu akan melihat umat Islam menguasai istana Kisra, dan mereka menguasai harta benda, khazanah harta Kisra. Maka aku, Adi bin Hatim berkata, aku bertanya pada Nabi, adakah maksud kamu Kisra bin Hurmuz, iaitu Maharaja Parsi? Adakah maksud kamu dia itu Maharaja Kisra bin Hurmuz? Ya. Oh, ini Maharaja. Jadi ulama macam Imam Ibn Hajar menyebutkan baginda alaihi salatu wasallam menceritakan sesuatu yang very spesifik, yang luar biasa sangat. Masa baginda bersabda itu memang dianggap teramat pelik. Umat Islam akan menguasai istana Kisra bin Hurmuz yang agung itu. Umat Islam yang ketika itu nampak selekeh, nampak lemah, artinya akan menghancurkan empayar Parsi. Ini dalam hadis lain disebut Istana Putih. Umat Islam akan menguasai Istana Putih, Istana Kisra bin Hurmuz, iaitu di kota Madain. Dan akan mengambil khazanahnya, itu harta ghanimah perang, hasil ghanimah perang halal. Umat Islam akan mengambilnya. Itu hak mereka menang peperangan. Maharaja Kisra bin Hurmuz duduk di Istana Putih yang megah hebat. Umat Islam akan menguasainya. Adi bin Hatim mendengar. Dan kata Adi bin Hatim, aku bersama-sama dengan tentera di Istana Kisra bin Hurmuz. Aku telah melihat ini berlaku. Tapi dia benda luar biasa berlaku. Tanda kecil kiamat. Dia sudah berlaku. Berlaku di era siapa? Di era Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan ketika sebahagian diberikan kepada Baitul Mal, dibawa balik kepada Baitul Mal, dan para sahabat panglima perang mengatakan, kita kembalikan kepada Khalifah Amirul Mukminin ini permata belian mahkota Kisra, pakaian yang hebat-hebat, kita jangan ambil. Ini kita serah, kita bersepakat serahkan kepada negara Baitul Mal, pada Khalifah Umar. Mereka bersetuju, dibawa balik. Bila sampai pada Umar, Umar menangis. Dia kata, punyalah beramanah tentera-tentera Islam. Tak hilang satu pun permata di mahkota. Benda ni orang berebut. Tapi boleh bawa balik sampai dengan selamat. Tak hilang apa pun. Umar menangis. Jujurnya tentera Islam, alhamdulillah. Kejujuran itulah antara sebab musabab Allah beri bantuan pada mereka. Tentera yang jujur. Bukan pegawai-pegawai yang kira nak sapu ya. Bukan.
dapat peluang sapu, dapat rasuah walaupun RM10 jadi kerja. Lepas kau kena syek. Kemudian nak tegur Islam. Merepek. Merepek. Dia buat kerja karut binti marut, nak tegur Islam. Merepek. Umar menangis. Jujur sungguh tentera. Kata Adi bin Hatim, aku nampak itu. Cuma yang ketiga, aku belum tengok. Apa dia? Iaitu harta benda melimpah ruah. Sehingga ketika nak diberikan pada seseorang, dia tak sudi menerimanya. Orang Islam dah kaya raya sangat. Orang nak bagi sedekah. Tak payahlah. Tak payahlah. Harta benda begitu melimpah ruah sehingga nak diberikan pada seseorang, dia tidak mau menerimanya. Adi bin Hatim berkata, itu belum aku nampak. Tapi aku yakin alaihi salatu wassalam bercakap benar, dia pasti berlaku. Maka Imam Ibn Hajar dan para ulama lain bila mensyarah hadis ini, mereka berkata, tidak mustahil dia berlaku di era Umar Abdul Aziz. Kan di era Umar Abdul Aziz, seorang gubernur nama Yahya bin Mu'in, dia berkata, aku diarahkan Umar Abdul Aziz kutip zakat dan cari fakir miskin. Aku mencari fakir miskin, tak bertemu walaupun seorang. Sesungguhnya Umar Abdul Aziz telah menjadikan rakyatnya semua berkecukupan. Jadi kata ulama, tak mustahil. Itulah eranya. Semua orang senang. Tak ada fakir miskin. Akhirnya gubernur berkata, ada cara fakir miskin? Tak ada. Aku pencarilah hamba saya. Aku guna duit zakat untuk bebaskan hamba saya. Berlaku kemudian. Tapi dua, Adi bin Hatim, yang pada awalnya anti-Islam, Nabi sabdakan benda ini khas untuk Adi bin Hatim. Dan Adi bin Hatim melihat dua dari tiga, dan itu pun cukup bermakna bagi kita. InsyaAllah. Lagi satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Uqdud sittan baina yaday sa'ah," sampai hujung hadis. Hitung 6 benda sebelum datang kiamat. Jadi kalau 6 ini belum datang, kiamat tak datanglah. Pertama, kewafatanku alaihi salatu wassalam sudah datang, sudah berlaku. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Masa baginda alaihi salatu wassalam bersabda tentangnya, Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Empire Rom. Masa sabda itu disampaikan, Baitul Maqdis di bawah Rom. Kamu akan menakluki Baitul Maqdis. Dan dia berlaku di era Umar Al-Khattab radhiyallahu an pada tahun 16 Hijrah. Sudah berlaku. Kemudian kata Nabi SAW, akan berlaku kematian ke atas kamu sebagaimana kematian kambing ketika berlaku wabak kambing. Wabak haiwan, wabak kambing. Berlaku wabak, mati kambing dalam masa singkat, banyak kambing mati. Akan berlaku seperti itu pada kamu. Ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan wabak itu telah berlaku. Ada orang berceramah mengatakan inilah dia zamannya, zaman hadis sabda Nabi itu berlaku sekarang, COVID-19. Ada ustaz berceramah mengatakan hadis ni bermaksud COVID-19. Saya kata, ustaz, tolong buat homework sikit. Tolong buat kerja rumah sebelum berceramah. Jangan pergi ceramah duit ikut bedai. Tolong buat kerja rumah sikit. Hadis tu ada syarahnya. Sebab itu semalam saya berkata, tak cukup sekadar ilmu dan apa kalimat yang saya ulang-ulangi? Ilmu dan metodologi. Metodologi. Bukan sekadar ilmu.
ilmu dan metodologi. Ini hadis, bukan boleh sembrono. Dia ada syarah dia. Para ulama rata-ratanya mengatakan ini sudah berlaku. Bukan isu COVID-19 lagi. Sudah berlaku lama. Dia dipanggil wabak amwas. Dia berkaitan wabak amwas. Dia berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Kemudian 16 Hijrah berlaku pembukaan Baitul Maqdis. Kemudian nombor 3. Jadi urutannya begitu. Dia berlaku pada tahun 18 Hijrah selepas pembukaan Baitul Maqdis, dan dia dipanggil wabak amwas. Amwas itu satu kawasan di kawasan Palestin. Berlaku wabak yang ramai mati dalam masa yang singkat. Dan antara mereka yang meninggal dunia sebab jangkitan wabak ini, antaranya sahabat-sahabat yang mulia. Antara sahabat yang kena jangkitan wabak dan meninggal disebabkannya ialah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu, Syarhabil radhiyallahu anhu. Ini antara sahabat yang meninggal dunia sebab jangkitan wabak, jangkitan kuman musim wabak. Dan bila kita kaji hadis-hadis seperti ini, dia memberi faham pada kita, wabak boleh menyerang orang Islam. Wabak dengan musababnya boleh membunuh orang Islam. Jangan terkejut. Kan bila COVID-19 mula menyerang, saya mendengar seorang ustaz berceramah. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang. Kuman virus corona, masa itu dipopularkan kalimat corona. Virus corona tidak boleh menyerang orang beriman. Orang beriman imannya aura. Imannya aura, satu bentuk aura. Maka virus corona kalah dengan aura iman ini. Tak berapa hari lepas tu, sahabat-sahabat tabligh ramai meninggal dunia. Sahabat-sahabat tabligh ini insan baik. Orang beriman lagi baik. Beriktikaf di masjid. Ditakdirkan dapat jangkitan coronavirus. Tapi ini orang baik-baik. Kematian dia tidak merugikan. Kematian dalam amal soleh. Tapi ustaz sudah silap. Iman ini aura, virus tak boleh menjangkiti kita. Tengok-tengok ramai orang Islam mati. Lah tersilap, kena buat ceramah lain pula. Ustaz tolong cermat sikit. Tapi kalau faham hadis ni dengan metodologi, buka kitab tafsir, sahabat-sahabat meninggal dunia kena wabak. Apa peliknya wabak menyerang orang lain? Apatah lagi orang Islam. Tapi seperti hadis sahih menyebutkan, bila orang beriman mati, dia mati dalam rahmah. Itu bezanya. Dia kena jangkitan, dia sabar macam sahabat tabligh. Di hospital orang sayang dengan sahabat tabligh sebab perangai mereka yang baik. Di hospital dia semayang, jaga semayang, dia baca Quran. Misi datang, jurawat datang nak buat swab, dia nganga mulut, tak ada apa. Lepas tu datang puak kayangan pula. Puak kayangan yang mengada lebih. Mengada lebih. Bagus. Orang tabligh ini, jurawat semua puji, termasuk yang non-Muslim. Dia ikut SOP. Ini orang Islam baik. Dia bukan lawan SOP. Dia ikut SOP. Doktornya non-Muslim pun tulis. Kata, baguslah ni orang tabligh ini. Dia punya perangai elok. Tapi mereka dapat jangkitan. Tapi perangai elok. Dia dapat rahmah. Jika meninggal dunia, hadis mengatakan dapat rahmah. Jadi janganlah bila berlaku benda-benda seperti wabak ini, kita duk reka macam-macam. Benda yang sains boleh faham, ikut sains. SARS-CoV-2 ini, kona sikit. COVID-19 ni, dia virus, dia berpunca dari virus yang boleh digunakan teropong, tapi teropong berkuasa tinggi, elektron mikroskop. Virus ini dia reality, dia real, dia bukan igawan, dia real. Betul-betul ada. Dan virus ini dipanggil SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. 2
2 di ujung. Yang the first one di mana? 2003. 2003 dunia diserang dengan wabak SARS. SARS. Iaitu satu bentuk respiratory syndrome. Dia serang paru-paru, dia kacau pernafasan, sistem pernafasan. SARS itu penyakitnya. Virusnya, kuman pun kurang tepat. Virusnya SARS-CoV 2003. SARS-CoV 2003 berlaku padanya mutasi. Itu yang pelik pada virus. Dia boleh berubah dengan cepat. Macam sekarang. Tiba-tiba disebutkan yang dari Kedah itu, dia punya agresifnya lebih dahsyat berbanding yang sebelumnya. Dia berubah. Sekarang sudah ada perubahan yang lain. Cuma doa kita, dia berubah sampai akhirnya dia lemah. Dia berubah sampai dia lemah. Dia pun tak sedar dia lemah. Itu berlaku pada SARS-CoV. Akhirnya hilang. Tak payah vaksin. Dia berubah sampai akhirnya perubahannya menyebabkan dia tak serang kita lagi. Bahasa mudah. Tiba-tiba dia berubah pula jadi yang membunuh kita secara lebih dahsyat berbanding 2003. Sebab itu dipanggil virusnya SARS-CoV-2. Bukan baru ada, dah ada tapi berubah. Maka dipanggil dia SARS-CoV-2. Oleh sebab dia SARS-CoV-2, banyak benda yang kita dah faham tentangnya berdasarkan 2003. Banyak benda yang kita dah faham sedikit sebanyak. Sebab tu berlaku tindakan pelitup muka. Kita tahu ramuan virus ini 3 ramuan. Dia ada genetik, bahan komponen genetik. Dia ada protein. Protein ini yang akan serang kita. Dan dia ada satu lipid layer, satu selimut lemak mengelilinginya. Selimut lemak ini mudah hancur bila kena kimia tertentu pada sabun. Maka sains boleh faham. Sebab itu saintis berceramah di peringkat antarabangsa. The science of soap. Ini sabun ni terlampau penting. Tidak ada vaksin boleh bunuh dia sekarang. Tidak ada apa-apa antibiotik boleh bunuhnya. Tapi ingat, sabun boleh bunuh dia. Sebab itu sekarang sabun penting. Sabun. Balik rumah mandi mesti sabun. Ataupun paling kurang sanitizer dengan 70% alkohol. Alkohol itu bukan khamar, bukan arak. Boleh guna untuk solat. Itu ilmu. Tapi berdasarkan hadis tadi, bila berlaku wabak, orang Islam pun boleh kena dan boleh mati. Semua dah berlaku. Kemudian yang keempat, harta benda melimpah ruah. Macam cerita Adi bin Hatim tadi. Sehingga diberikan 100 dinar pada seseorang dan dia tidak mau menerimanya. Adakah dia sedang berlaku di akhir zaman? Akan berlaku kaya raya di era mungkin Imam Mahdi ke sebagainya, Allahu a'lam. Tapi ada yang mengatakan kekayaan yang melimpah ruah telah berlaku di era Umar Abdul Aziz, walaupun beliau memerintah hanya 30 bulan. Memerintah hanya 30 bulan, tapi rakyat kaya raya. Tiada fakir miskin. Kita makin ramai fakir miskin. Kerana COVID-19 lagi ramai fakir miskin. Itu yang keempat. Yang kelimanya akan berlaku fitnah yang akan memasuki semua rumah orang Arab. Berlaku fitnah yang memasuki semua rumah orang Arab. Fitnah bermaksud kacau bilau dan sebagainya. Dah berlaku di era selepas kewafatan Nabi SAW. Berlaku peperangan yang melibatkan para sahabat. Nabi dah sebut. Dan akhir sekali nampaknya belum berlaku. Kamu akan buat perjanjian dengan Bani Asfar. Kamu akan buat perjanjian dengan Bani Asfar. Dan mereka akan mengkhianati perjanjian. Akhirnya berlaku peperangan antara kamu dan mereka akan datang dengan tentera yang membawa 80 panji. Setiap satu panji di bawahnya ada 12,000 tentera. Itu nampak belum berlaku. Itu kemudian peperangan antara umat Islam dengan Bani Asfar
ramai ulama cenderung mengatakan ini peperangan besar antara umat Islam dan orang Barat. Orang Barat nampak gah sekarang kan. Kalau ikut hadis ni akan berlaku perang besar, perang yang teramat besar antara umat Islam dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni kalau bahasa kita orang putih. Bani Asfar ni orang putih. Akan berlaku orang Islam dengan kuasa Barat, dan mengikut hadis sahih mereka akan dikalahkan. Barat akan kalah di tangan orang Islam. Sebelum berlaku umat Islam ialah ada perjanjian, ada treaty ni, macam-macam treaty yang umat Islam buat. Tapi akhirnya mereka khianati, umat Islam sudah marah, berperang. Umat Islam don't care anymore, tak peduli apa lagi, lawan dengan Barat, we don't care, mati-mati syahid. Tapi Barat kalah. Masa itu hampirlah dengan Dajjal nak keluar, belum keluar lagi. Belum keluar lagi. Jadi Dajjal belum keluar, tanda-tanda besar belum ada, tanda kecil dah berlaku banyak. Okey. Jadi kita nak buat apa? Ni nak habis lah. Bertanya soalan kita nak buat apa, nak habis. Jadi satu jangan buat, tunggu kiamat. Jangan buat. Duk tunggu kiamat. Bangun pagi, kiamat dah lagi. Saya duk cerita di TV kan, ada 1 tahun tu fokus kiamat ya. Fokus kiamat saja. Sampai non-Muslim pun jumpa Dr. Jenia. I like what you say about this. What? Doomsday. Doomsday lah orang putih. But doomsday, Armageddon, kiamat. Yeah, you can say Armageddon, you can say doomsday, but in Islam we call it as kiamat. Yeah, I like that story about kiamat. You express scientifically, I like that. Non-Muslim jumpa saya, engineer sebagainya, datang klinik jumpa. Thank you. Terus tengok. Kemudian ada seorang makcik mai jumpa saya. Dr. Denia? Ya makcik, saya Dr. Denia. Minta doktor tolong doa. Minta saya tolong doa. Doa apa makcik? Minta saya ni panjang umur boleh tengok kiamat. Sempoi lah makcik ni. Boleh minta doa lain. Dia minta doa. Allah, Dr. Daniel ni teruk banyak dosa. Minta doa peringat tak makbul makcik Ni tolong minta doa. Bagi saya boleh tengok kiamat. Makcik ulang. Doktor doa bagi saya boleh tengok kiamat. Nak tengok macam mana bintang-bintang berlanggaran, nak tengok. Dia ingat fireplay kah? Dia ingat ni macam raya kah? Macam sambutan tahun baru kah? Macam meletup-meletup. Dia ingat macam tu. Makcik duk tengok TV kah halakah? Makcik tengok. Saya rasa makcik tengok, terima kasih makcik, tapi makcik tak faham. Berani doktor kata saya tak faham, saya faham. Tenganga bukan mesti faham makcik. Saya tengok tenganga, bagus, terima kasih sebab tenganga, tapi tenganga bukan mesti faham. Apa buktinya? Okey, memang ada bukti. Saya ulang. Antara apa yang saya ulang ialah, tuan-tuan dan puan-puan, ini saya ulang. Tuan-tuan dan puan-puan, kiamat takkan berlaku selagi mana ada orang sebut nama Allah, kiamat takkan berlaku. Kiamat hanya akan berlaku bila tidak ada lagi manusia yang sebut Allah. Dunia dah terlampau teruk, terlampau fasik, terlampau kufur. Tidak ada orang lagi sebut nama Allah. Kiamat berlaku. Sangkakala pertama akan ditiupkan. Masa itu kalau adalah memang ada. Manusia masa itu memang manusia paling teruk. Akhir zaman sungguh. Tak ada siapa sebut nama Allah. Jadi kalau makcik hidup masa itulah, makcik memang terkutuklah. Makcik grup terkutuklah. Jangan doa. Doktor jangan doa. Tu saya kata makcik tengok terima kasih, tapi makcik tak faham. Kalau makcik faham, makcik tak minta saya berdoa tadi. Sebab orang yang boleh tengok kiamat tu manusia teruk-teruk je. Yang beriman mati awal lah.
Yang beriman semua ayat Allah cabut nyawa, awal lagi. Tak mau tengok dah kiamat. Jadi sebab tu saya kata, satu yang jangan kita minta ialah nak tengok kiamat. Latar belakangnya itulah dia. Jadi apa perlu kita buat? Yang perlu kita buat, saya nak sebut berdasarkan juga hadis. Hadis Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali salihah fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim, sampai ke hujung hadis. Bersegeralah kamu beramal soleh, sebab akan datang menimpa ke atasmu fitnah dengan maksud pelbagai pancaroba akan datang kepadamu, menimpa ke atasmu seperti kepingan di waktu malam. Akan datang pancaroba, ini baru COVID-19. Tapi bukan sekadar COVID-19, akan datang menimpa ke atasmu ujian, bala, pancaroba seperti kepingan di waktu malam. Para ulama yang mensyarah hadis ni, terutama Imam Muslim dalam syarah Muslim, mengatakan maksud pancaroba akan datang pelbagai, bukan satu saja, bukan sekadar penyakit, pelbagai akan datang menimpa ke atasmu seperti kepingan di waktu malam. Artinya bertubi-tubi, one after another, lepas satu datang lagi satu. Ini jangan sangka selesai COVID-19 habis dah, ada lagi. Jadi apa perlu kita buat? Itulah pesan Nabi di awal hadis itu, badiru bil a'mali salihah, bersegeralah kamu beramal soleh. Bersegera. Kata Imam Muslim lagi, takut nanti bila tak bersegera, ada benda yang kita tak boleh buat. Akan datang suasana ujian menyebabkan ada benda kita tak boleh buat. Kita nampak sekarang masa bulan Mac, sembahyang jemaah tak boleh buat. Rumah saya duduk tepi masjid, duduk dengar muazzin, Allahu Akbar, tak boleh pi. Yang boleh solat cuma beberapa orang saja. Tok Bilal, Tok Imam, seorang AJK, beberapa AJK di Pulau Pinang. Dr. Dina bukan AJK, bukan Tok Imam, penolong imam pun tak. Imam bertua boleh, tak ramai. Tu tengok ya masjid, ya Allah. Pula tu muazzin beritahu, sallu fi buyutikum, sembahyang di rumah-rumah kamu. Terus patah balik, tak boleh pergi. Dia kata sembahyang kat rumah. Betul kata Imam Muslim, bersegera beramal soleh sebelum sampai masa kamu nak buat tak boleh. Tak boleh. Contoh COVID-19. Saya tengok semula hadis tu, saya galian kepala, Masya Allah berlaku sekarang. Peringkat awal dahulu nak sembahyang jemaat, tak ada jemaat. Tak ada jemaat. Kemudian baru ada jemaat 12 orang ya. Dah 12 orang pula dah. Boleh jemaat 12 orang, tak ada masalah. Sah. 12 orang. Doktor jenis tak boleh pergi lagi. Tak boleh. Maka kita sembahyang Zuhur, buatlah berjemaah semampu boleh kat rumah. Tak boleh buat jemaat kat rumah. Jadi nak buat tak boleh. Sebab tu bila sekarang boleh sembahyang berjemaah, datanglah. Walaupun dijarakkan, ada berlaku penjarakan fizikal. Ini bukan ulama mufti sonok-sonok nak buat fatwa. Tak apalah, lama tak sembahyang, jauh-jauh bagi jauh lah. Dia bukan buat fatwa gila-gila macam tu. Ni ada sebab, SOP ni bersebab. Kita patuh. Pelitup muka, masa solat pakai pelitup muka. Ya Allah, peliknya, memang pelik, tapi ada sebab. Ikut, patuh. Patuh ulil amri, perintah orang atas dalam bab agama berbentuk ijtihad, hukumnya wajib. Bersegera. Akan datang lagi apa? Akan datang ujian-ujian, itu pasti, tak tahu apa bentuk, apa rupanya. Ada kesempatan sekarang, buatlah amal soleh. Buatlah amal soleh. Masjid dibuka semula. Walaupun ada penjarakan fizikal, datang.
Saya pelik setengah orang masa dulu ditutup masjid, buat sajak bukan main syahdu. Aku rindu pada masjid. Tiba-tiba bila boleh semayang, tak nampak juga muka dia. Saya kata sajaklah sangat. Hampa boleh buat sajak, ayalah duk syahdu, syahdu, syahdu. Tak payah bersajaklah, mailah masjid. Mai masjid. InsyaAllah. Jadi itulah formula Nabi SAW bersegera beramal soleh. Terutama kita di COVID-19, semayang fardu jaga elok, dapat berjemaah lagi bagus. Jangan lupa zikir-zikir yang Nabi ajar. Zikir-zikir yang Nabi ajar, terutama zikir di pagi-pagi yang Nabi ajar. Saya nak berpesan tuan-tuan dan puan-puan, cari Al-Ma'thurat, kitab zikir Al-Ma'thurat. Ini saya pesan pada anak-anak, beli Al-Ma'thurat, hafal. Setiap pagi zikir dengannya, tak dapat semua tak apa. Tapi jangan buang semua. Jangan tak buat langsung. Zikir berdasarkan hadis. Terutama pagi-pagi kena ayat kursi 3 qul huwallahu ahad 3 kali mesti. Ayat kursi 3 qul. Kemudian bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa was samiul alim. Siapa yang baca di pagi hari dipeliharanya daripada mudarat sampai petang. Siapa yang baca petang dipelihara sampai pagi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu jangan miss. Setiap pagi kena baca, setiap petang contohnya maghrib kena baca. Dua penjuru ni kena jaga. Dua penjuru ni tuan-tuan dan puan-puan kena jaga, kena pelihara zikir-zikir tertentu yang Nabi ajar alaihi salatu wassalam. Ni di akhir zaman macam-macam akan berlaku. Nabi ajar pada kita benda-benda yang tertentu yang boleh menjadi amalan dan sekaligus pendinding bagi diri kita. Jaga 3 penjuru ni. Pagi-pagi kena ada wirid khas yang kita simpan pelihara sampai bila-bila. Hatta bermusafir pun, semayang atas kapal terbang pun, lepas dia berzikir, zikir, baca wirid-wirid ni. Jangan miss. Ayat-ayat ujung, 2 ayat ujung surah Al-Baqarah. Jangan miss. Ini semua ada dalam Al-Ma'thurat. Cari. Ada. Petang pun sama. Benda yang sama, ulangi. Penjuru yang kedua, petang. Penjuru yang pertama, pagi. Lepas subuh, petang, lepas maghrib. Dan yang ketiga, zikir wirid ketika nak tidur. Masa tidur ni kita tak sedang apa yang sedang menyerang kita. Kita dah lemah. Macam mati. Jin, jebon, iblis, syaitan nak menyerang kita boleh. Kacau kita, kacau roh kita. Jadi masa tidur kena ada pendinding. Penjuru penting itu masa tidur. Kita akan diserang tu. Orang berniat jahat boleh kacau kita waktu tu. Terutama kita yang tidak ada senjata dan pendinding masa tidur. Penjuru tidur ni penting. Jangan tidur begitu saja. Pesan ke anak-anak. Jangan tidur begitu saja. Penjuru tu penting. Paling-paling kurang nak baca ayat kursi. Nak baca 3 qul. 3 qul. Paling kurang. 3 penjuru ni kena jaga. Nabi tekankan semua itu pada kita alaihi salatu wassalam. Jaga solatnya 5, zikir-zikir yang sunat kita lakukan, selepas yang wajib itu kita bereskan dengan baik. Dan jangan lupa tilawatul Quran. Quran ini mukjizat. Quran mukjizat, dampingilah Quran. Baca. Lagi bagus baca dan tadabbur. Lagi bagus baca dan tadabbur. Dan semalam saya pesan kalau boleh orang Islam di rumahnya ada kitab tafsir. Apa nama kitab tafsir yang saya cadangkan? Tafsir Al-Azhar oleh Hamka. InsyaAllah. Itulah persiapan kita menghadapi akhir zaman. InsyaAllah. Syukur dah terbit matahari. Dah terbit matahari. Dr. Daniel, cukuplah. Jadi 1-2 soalan jika ada. Ada 1-2 soalan jika ada. Ada kaum wanita nak tanya. Okey, insya-Allah. Ridwan bawa soalan.
Tuan-tuan di depan. Ada soalan tuan? Tak ada. Oh, bukan soalan. Tuan-tuan. Ya, sila tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Masih lagi masyarakat yang tak peduli dengan waktu untuk sembahyang. Okey. Terima kasih tuan. Tadi saya beri hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat yang berlaku zaman dulu. Okey. Tuan kita bertanya yang agak masa hadapan sedikit. Terima kasih. Bagus soalannya. Ya. Hadis-hadis tentang apa yang akan berlaku zaman dahulu ataupun apa yang telah berlaku zaman dahulu, lebih tepat. Nabi sebutkan tanda-tanda kiamat, tapi telah berlaku zaman dahulu. Contoh yang kita sebutkan tadi, tak perlu kita ulangi. Alhamdulillah, tanda-tanda dah berlaku. Tanda baginda alaihi salatu wasalam diberitahu oleh Allah. Itu benar gaib, baginda tahu sebab datang daripada Allah. Dan baginda juga ada menyebutkan hadis-hadis tentang apa yang akan berlaku dan kita lihat ia sedang berlaku. Contoh sebuah hadis oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Nabi SAW menyebut tentang tanda kiamat, salah satunya antarul hufah al-urah al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat di akhir zaman siapa dia? Manusia yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Itu riwayat Muslim. Riwayat Imam Ahmad yang disebutkan oleh pengkritik hadis tarafnya sahih. Riwayat tadi Muslim. Riwayat kedua ni oleh Imam Ahmad. Pengkritik hadis mengatakan tarafnya sahih. Saya angkat sebab dia sahih. Maka ada yang bertanya Nabi SAW, yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, pengembala kambing, tapi akhirnya berlumba-lumba membina bangunan tinggi, siapakah mereka? Maka Nabi SAW menjawab, Al-Arab, orang Arab. Dia tak ada kaitan dengan Mak Saleh. Mak Saleh di barat bina bangunan tinggi, itu tak ada kaitan dengan hadis. Nabi katanya, aku maksudkan ini Al-Arab, tok-tok Arab yang dahulunya ya di padang pasir, tidak berkasut, melambangkan mereka itu dalam keadaan yang tidak bertamadun. Tak pakai kasut, pakaian bertelanjang, artinya pakaian pun lebih kurang, miskin, jaga kambing. Tiba-tiba masa berubah, berlumba-lumba bina bangunan. Itu Arab. Nabi kata, itu orang Arab akan berlaku ke atas orang Arab. Dan itu sedang berlaku sekarang. Tok-tok Arab berlumba-lumba bina bangunan tinggi. Di Timur Tengah saja. Bangunan tinggi yang dipanggil skyscrapers. Skyscrapers. Yang bangunannya melebihi 300 meter. Tinggilah. Bangunan tinggi. Ketinggian 300 meter ke atas. Menara berkembar Petronas 452 meter. Menara berkembar Petronas, tinggi kan? 452 meter. Di Timur Tengah ada 30 lebih bangunan yang bangunan itu dipanggil sebagai skyscrapers, ketinggiannya melebihi 300 meter. Tinggi. Dan di peringkat duniawi pada tahun 2020, bangunan nomor 4 tertinggi ialah Ping An International Finance Center, China. Ping An International Finance Center, lebih kurang 600 meter. Timur Tengah ada bangunan 300 meter lebih. Kita 400 meter lebih.
Sekarang sudah pergi 600 meter. Ping An International Finance Center di China, 600 meter. Nombor 4 tertinggi. Nombor 3 tertinggi. Di mana? Nombor 4 tertinggi. Mecca Clock Tower. Di Mekah. Nombor 3 tertinggi di dunia di Mekah. Clock Tower. Bangunan jam di Mekah. Itu Tuan Arab punya. Di Mekah pula tu. Tadi saya sebut secara umum, bangunan tinggi 30 lebih. Tapi 300 meter. Ini dah pergi lebih. Berlumba lagi. Home di Mekah. Ada Mekah Clock Tower 601 meter. Nombor 2 tertinggi Shanghai Tower. Nombor 2 tertinggi Shanghai Tower 632 meter. Nombor 1 kat mana? Kat Dubai. Arab mari. Arab lumba lagi. Hai kat Mekah. Ni kat Dubai. Burj Khalifah 829 meter. Tadi semua duk main 600, dia pi terus 800 lebih. Dubai tak ada 600 dah. Hampa duk 600. We go 800, more than 800, 829 meters. Nombor 1 kononnya tiba-tiba dikatakan tahun depan akan siap satu bangunan yang tidak ada seumpamanya sebelum ini, sebab ketinggiannya melebihi 1 kilometer. Mana pernah tengok bangunan tinggi 1 kilometer? Burj Khalifah pun 829. 1 kilometer artinya 1000 meter. Burj Khalifah baru 829. Ini satu-satunya bangunan yang akan melebihi 1 kilometer. Disebutkan ketinggiannya cara lebih tepat ialah 1138 meter. Ada kat mana? Ada kat Jeddah. Arab punya. Saudi punya. Dinamakan dia sebagai Jeddah Tower ataupun Kingdom Tower. Benar sabda Nabi SAW, dekat akhir zaman tuan Arab berlumba-lumba bina bangunan, dan kemuncaknya pastinya ialah 10 tanda-tanda besar, iaitu Dajjal belum datang, turunnya Nabi Isa SAW belum datang, sebab Nabi Isa SAW akan membunuh Dajjal. Kemudian selepas itu Dajjal pun mati, datang pula Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian haiwan berkata-kata. Kemudian datang asap tebal, ad-duhan. 5 dah. Kemudian 3 tenggelam bumi. 1 di barat, 1 di timur, 1 di timur tengah. Secara spesifik. 3 tenggelam bumi, kira 3 tanda. Tadi 5, 8. Yang ke-9, matahari terbit dari mana? Barat. 9. Akhir sekali. Ramai ulama mengatakan ini yang tak akhir sekali. Majoriti mengatakan itulah yang tak akhir. Apa dia? Api terbit dari Yaman mengejar manusia. Ini api cerdik. Dia mengejar manusia. Intelligent fire. Dia mengejar manusia macam satu makhluk yang cerdik cara dia kejar. Itu yang terakhir. Kemudian sangkakala pertama ditiupkan. Itu penghujung belum datang. Ada yang mengatakan Dajjal dah ada. Maaf, Dajjal belum ada, sebab perang besar belum berlaku yang kita sebutkan tadi. Urutan itu Nabi SAW sebutkan, kamu akan berperang dengan Bani Asfar, dengan orang putih. Peperangan yang dahsyat, orang putih dikalahkan. Itu sebelum Dajjal. Itu semua belum datang, tapi dunia sedang berkecamuk, semua menuju kepada konflik dan konflik. Okay, Tuan? InsyaAllah. Tuan, ya sila.
Imam Mahdi. Bagus. Imam Mahdi, hadis Muslim sebut tentang 10 tanda-tanda besar, tak sebut tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi antara insan mulia yang penting berkaitan akhir zaman, dan Imam Mahdi akan datang dan dia berkait dengan kedatangan Dajjal. Bila baginda alaihi salatu wasallam sebut tentang 10 tanda besar, salah satunya Dajjal, dan ada hadis-hadis lain cara spesifik menyebutkan tentang Imam Mahdi. Cara spesifik akan datang di akhir zaman, cuma baginda tidak himpunkan Imam Mahdi dalam hadis tanda-tanda besar yang 10. Tapi bila kita kaitkan kronologi dia, urutan dia, kita sedar Imam Mahdi akan datang. Kemudian ketika Imam Mahdi memerintah, Nabi Isa akan turun alaihi salatu wassalam. Jadi kedatangan Imam Mahdi ada berkaitan rapat dengan Nabi Allah Isa, dan ada berkaitan rapat dengan Dajjal. Jadi Imam Mahdi, kemudian Dajjal datang. Ketika Dajjal datang, Nabi Isa akan turun, dan Nabi Isa turun, orang Islam sedang bersolat, ikut hadis yang sahih, satu riwayat bersolat subuh, kemudian Nabi Isa mengarahkan Imam Mahdi jadi imam. Imam Mahdi nampak Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau mengenali Nabi Isa. Jadi macam memohon jadi imam, tapi Nabi Isa minta Imam Mahdi jadi imam. Imam Mahdi jadi imam. Lepas tu Nabi Isa mengejar Dajjal, dan Dajjal dibunuh. Dan kemudian baru datang Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, Nabi Isa masih ada. Dan Ya'juj dan Ma'juj tak dapat dibunuh oleh sesiapa pun, maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam membawa umat Islam pergi ke lereng-lereng bukit untuk selamatkan diri. Sebab Ya'juj dan Ma'juj mengganas, tak mampu dibunuh oleh sesiapa pun. Dan kata Nabi alaihi salatu wasallam, akhirnya Ya'juj dan Ma'juj dihantar Allah ulat yang datang ke leher mereka, dan itu yang membunuh mereka, dan akhirnya bangkai mereka bergelimpangan. Siapa Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj ialah orang. Ada yang mengepek, Ya'juj dan Ma'juj ni alien lah, raksasa, mengepek. Berdasarkan hadis, dia manusia. Siapa Dajjal? Juga manusia. Cuma manusia yang brutal. InsyaAllah. Jadi itu berkaitan dengan Imam Mahdi, tuan, insyaAllah. Alhamdulillah matahari semakin naik, ya tuan, ya. Dalam Quran dan Ya'juj dan Ma'juj, bagus, ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj di dua tempat dalam Quran, di surah Al-Anbiya dan di surah Al-Kahfi. Bila kita ambil dalam surah Al-Kahfi, dia dikaitkan dengan kisah Dzulkarnain, raja yang bermusafir dari timur ke barat, dan Allah menceritakan akhirnya Dzulkarnain dia sampai di satu tempat yang mana di tempat itu manusia berbicara dalam bahasa yang susah hendak difahami. Tetapi alhamdulillah, Raja Dzulkarnain yang hebat, Allah berikan kelebihan, beliau boleh memahami apa yang mereka katakan, dan mereka mengatakan, ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj. Allah sebut surah Al-Kahfi, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Ya Dzulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj buat kerosakan di atas muka bumi, tolonglah kami. Maka Dzulkarnain hebat, genius, dia berkata, boleh, tapi kamu kena tolong aku. Untuk menolong kamu, bawa datang besi dan letakkan di antara dua bukit ini, panaskan besi. Dan ketika besi sudah panas, Dzulkarnain mengarahkan, bawa pula tembaga, campur dengan besi, jadilah ia satu alloy yang mantap. Dan seterusnya berkata Dzulkarnain, lepas besi dicampur dengan tembaga, seterusnya berkata Dzulkarnain, tembok ini tak mampu didaki, tak mampu ditembusi. Itulah tembok Dzulkarnain. Dan surah Al-Anbiya mengatakan, bila sampai masanya dia akan pecah, tembok itu akan pecah,
Ya'juj dan Ma'juj akan keluar pada sampai masanya. Dan perbincangan ulama ialah, sudahkah tembok itu pecah? Perinciannya sila pergi ke YouTube Halakah perbincangan Dr. Daniel, tajuk Tembok Zulkarnain. Saya bincangkan pendapat ulama, tapi secara umumnya saya bersetuju dia sudah pecah. InsyaAllah. Ya, sila tuan. Lagi sekali tuan, lagi sekali. Saya tak dapat. Ya, tuan tolong saya. Masa akan datang. Ya, Arab buat bangunan tinggi-tinggi. Okey. Macam mana penerimaan orang Islam? Sebenarnya adakah kita dimacam berbangga sebab orang Islam dapat menguasai bangunan tinggi, ataupun patut kita kecil nak kan? Sebab ada macam tanda-tanda kiamat kecil. Berkaitan bangunan tinggi kan? Bagaimana kita melihat isu bangunan tinggi lah, lebih kurang begitu ya? Adakah orang Islam patut berbangga sebab kita ada bangunan tinggi? Ya. Ataupun kita kecil dengan kita? Ya, Nabi SAW menyebutkan salah satu tanda kecil ialah Arab berlumba-lumba membangunkan bangunan tinggi. Nabi berhenti sekadar itu saja. Nabi tidak mengatakan itu perbuatan terkutuk, Nabi tidak sebut. Jadi kita faham dia aspek duniawi. Nabi sedang menceritakan tentang fenomena perubahan yang berlaku di dunia, apatah lagi bumi Islam, dalam aspek fizikal, dalam aspek infrastruktur. Orang Arab berlumba-lumba bina bangunan. Baik ataupun buruk, mengikut syariat ataupun tidak dalam aspek duniawi, terpulang pada umat Islam. Jika membina bangunan itu ada keperluan, silakan. Cuma baginda SAW menyebutkan perubahan yang akan berlaku yang tak wujud ketika itu. Jadi itu yang penting. Tanda dekat kiamat, ini dia. Bangunan tinggi yang dibina oleh orang Arab di bumi Arab. Bila itu kamu lihat, dia tanda kiamat dah dekat. Tapi dia bukan pertanda mereka dikutuk oleh Allah ataupun tidak. Dia melihat pada maslahat. Tapi ini Nabi nak beritahu, tanda dia. Dah dekat kiamat dah. Dah dekat kiamat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, macam saya sebutkan tadi, perlukah pada bangunan tinggi dia melihat kepada keperluan. Hadis Muslim mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nabi SAW memberikan satu kaedah umum kepada umat Islam tentang aspek duniawi. Kamu lebih tahu keperluannya untuk bina bangunan itu ataupun ini, kamu lebih tahu. Cuma kalau dia berlaku pembaziran, memang Allah tak suka. Kalau dia berlaku pembaziran, mengapa bina bangunan? Orang pertikaikan depan Kaabah pula, bangunan tinggi, kecanggihannya adakah diperlukan? Itu perbincangan lain. Perbincangan lain. Jadi kalau dibuat dalam bentuk pembaziran, Allah akan menghukum. Tapi tanda kiamat tidak memperincikan tentang nilai itu, memperincikan tentang perubahan yang akan kamu lihat bila dekat dengan kiamat. InsyaAllah. Ya, ya Tuan. Ya. Apa kebenaran yang mengatakan Nabi ada berpesan bahawa manusia hidupnya melebihi 1,100 tahun dan tidak kurang daripada 1,500 tahun? Ya. Apakah kebenaran umat Nabi Muhammad lebih tepat hidupnya 1,500 tahun? Lebih kurang begitu ya? Okey. Perbincangan ini dibincang oleh para ulama dan ada yang menyebutkan dia berkait dengan hadis. Tetapi bila kita buka contohnya untuk pagi ini, saya sebut sebuah kitab Al-Hawi karangan Imam As-Sayuti. Al-Hawi karangan Imam As-Sayuti. Imam As-Sayuti menyebutkan umur dunia 7,000 tahun. Imam As-Sayuti menyebutkan umur dunia 7,000 tahun. Dan umat Nabi Muhammad SAW dicampur masanya tidak mungkin melebihi 1,500 tahun. Itu Imam As-Sayuti dalam kitab Al-Hawi. Namun pendapat itu dikritik. Sebab itu bila kita sebut ulama sebagainya, kadang-kadang pendapat ulama pun dikritik. Bukan dikritik oleh kita yang kerdil ini, dikritik oleh ulama juga yang mengkaji sesama mereka.
Pendapat Imam Sayuti yang mengatakan umur dunia 7,000 tahun, umur umat Nabi Muhammad SAW tak mungkin melebihi 1,500 tahun, pendapat itu dikritik. Contohnya oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Manar Al-Munif. Dalam kitab Al-Manar Al-Munif, Imam Ibn Qayyim mengkritik dan mengatakan riwayat yang dibawa oleh Imam As-Sayuti satu riwayat yang dusta. Jadi di TV bila orang bertanya soalan yang sama, saya mengatakan hadis tentangnya dusta, palsu, maka pendapat itu adalah pendapat yang tidak benar, tidak betul, tidak perlu kita pegangi. Insya-Allah. Allahu a'lam. Matahari semakin terbit. Okey, tuan-tuan puan-puan, syukur. Saya menyampaikan hasrat AJK, okey. Insya-Allah. Terima kasih banyak dan mari sama-sama kita berdoa pada Allah agar Allah meredakan COVID-19 ke atas Malaysia, ke atas semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ilaika nashku wa iyyaka narju an tadfa'a 'anna al-waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.